Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam BS Borak Sejarah bersama saya Cikgu Batal bin Sukur. Kali ini kita akan melihat subtajuk 2.7 perkembangan nasionalisme dalam bab 2 tingkatan 4. Tajuknya perkembangan nasionalisme pelajar. Kenapa dipilih perkataan perkembangan? Apa maksud perkembangan? Kembang. Bunga kembang. Bunga kembang. Lawan kembang apa? Kuncup, menguncup, mengecil. Kembang membesar. Begitulah juga dengan perjuangan nasionalisme. Perjuangannya berkembang. Daripada kecil menjadi besar. Daripada orang tak ramai yang mendukung menjadi orang yang makin ramai dan akhirnya keseluruhan masyarakat. Daripada bersifat setempat dekat Benut ni saja berkembang satu daerah, satu negeri dan seluruh negara kita. Itu yang dikatakan perkembangan nasionalisme. Jadi kalau kita lihat terdapat 3 aspek yang kita boleh nilai perkembangan nasionalisme ini. Yang pertama adalah perjuangan golongan intelek. Orang cerdik pandai ni, orang yang mendapat pendidikan, orang yang sekolah. Pasal pada awal abad yang ke-20 dahulu, tak ramai orang yang mendapat pendidikan. Ramai tak sekolah. Jadi yang mendapat pendidikan ini, mereka lah yang menjadi pemimpin. Mereka pandai membaca, tahu apa yang berlaku di luar negara, ada semangat untuk membela anak bangsa dan mereka inilah yang menjadi pejuang ataupun pemimpin gerakan nasionalisme. Dan golongan intelektual ini boleh dibagikan pada 3. Mereka yang berpendidikan agama, ustaz-ustaz, ulama-ulama yang belajar di Timur Tengah, di Mesir, di Arab, mereka yang bersekolah di sekolah pondok. Jadi perjuangannya lebih tertumpu pada hal-hal keagamaan. Namun begitu terdapat juga pemimpin-pemimpin berlatar belakangkan pendidikan agama yang bersifat moden, yang mementingkan juga ilmu-ilmu keduniaan, ilmu-ilmu moden ini. Juga golongan yang mendapat pendidikan Inggeris, iaitu kebanyakannya adalah lepasan MCKK, Maktab Melayu Kuala Kangsar. Ini anak-anak golongan bangsawan. Dan yang 3, mereka yang mendapat pendidikan Melayu, golongan guru yang belajar di Maktab Perguruan Sultan Idris. Ini kita dapat perkembangannya. Kemudian kita lihat aspek penulisan. Aspek penulisan ini adalah akhbar dan majalah. Akhbar dan majalah ni melaporkan, membincangkan isu-isu semasa. Isu-isu semasa sama ada dalam tulisan Jawi atau juga dalam tulisan Rumi. Dan selain daripada akhbar berbahasa Melayu, ada juga akhbar bagi masyarakat Cina dan India yang membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan kedua-dua kaum ini. Dan juga penulisan kreatif. Apa itu penulisan kreatif? Penulisan kreatif ini adalah seperti novel, cerpen. Apa cerpen? Cerita pendek. Novel, cerita panjang. Kemudian puisi, sajak. Puisi ini contohnya sajak. Sajak, pantun dan sebagainya. Melalui sajak dan pantun inilah idea-idea menentang penjajah, membela nasib bangsa dapat disampaikan. Dan yang ketiga adalah perkembangan dalam aspek berpersatuan. Berpersatuan. Mula-mula persatuan-persatuan ini adalah bersifat sosial untuk menjaga kebajikan, untuk menjaga kebajikan, kepentingan ekonomi, untuk membela masyarakat setempat. Namun begitu, pertubuhan ini, persatuan-persatuan ini telah berkembang dan akhirnya telah menjadi parti-parti politik. Contohnya awak boleh lihat samalah dalam buku teks. Nanti awak akan jumpa Kesatuan Melayu Singapura, awak akan jumpa Persaudaraan Sahabat Pena, Persatuan Melayu Muda. Persatuan Melayu Muda ni satu gerakan yang agak radikal, yang dipelopori oleh mereka yang berpendidikan Melayu yang cuba menentang penjajah, tidak mahu bekerjasama dengan penjajah. Selain daripada itu juga ada Persatuan Masyarakat Cina India, Masyarakat Cina dan India. Jadi kita lihat peranan pemimpin sangat penting.
Walaupun ada gerakan seperti ini, peranan pemimpin sangat penting.